Hey, 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 hey. Oi, korang ingat senang ke nak move on Cakap sedap mulut je. Korang ingat move on tu boleh sehari dua. Fikir sikit sebelum nak cakap. Ini adalah topik yang Kak Oya nak share dengan korang. 9 langkah untuk kita move on. Nak tahu? Jom kita check this out. Hai guys, bertemu kembali dengan Kak Oya Fabulous. Hari ini adalah topik yang sangat best, 9 langkah untuk kita move on. Sembilan langkah untuk move on. Apabila sudah melalui terlalu banyak perkara, Kak Oya jadi semakin sedar bahawa hidup sebenarnya begitu. Apa saja kisah sedih, derita, kekecewaan, kesakitan dan air mata yang pernah kita lalui dalam hidup kita, hal yang sama itulah akan menjadi satu kenangan yang paling manis dan berharga satu hari dalam hidup kita. Seperti mana kisah hidup Kak Oya yang korang dengar dalam video ni. Hidup kadang-kala menolak kita jatuh ke tahap paling bawah. Terseret, terhantuk, luka yang berulang-ulang kali. Namun percayalah yang Allah itu tidak pernah zalim. Bahkan sedikit pun tak pernah. Setiap kita diuji mengikut kemampuan kita sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang. Walaupun jauh dari sudut hati kita merasa berat yang tidak tertanggung, menangis hingga terbatuk, beratnya ya Allah, bisik dalam hati kita. Namun, Dia Maha tahu bahawa kita masih mampu menghadapinya. Memang kasih sayang Allah tu hadir di dalam setiap ujian. Kerana dengan ujianlah hati kita akan terdidik, jiwa kita akan terlatih kuat selagi kita mahu menerimanya. Memang benar patah hati, remuk jiwa dan apa saja kepahitan itu akan meninggalkan kesan luka yang sangat dalam. Kak Oya pernah merasakan itu dulu. I have been there before. Dan hari ni Kak Oya nak share dengan korang macam mana cara untuk kita bangkit dan meninggalkan keperitan yang lalu untuk mulakan hidup yang baru. Mudah-mudahan sedikit pengalaman Kak Oya dapat membantu korang untuk move on dan berdamai dengan takdir masa silam kita yang sudah kita tidak dapat ubahkan. 9 langkah move on. Yang pertama, usah pernah takut dengan hidup baru kita perlu lalui. Jangan rumitkan minda. Yakinlah bahawa apa perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Roll with it. Betul, ia tidak akan mudah, tetapi percayalah ia sangat berbaloi untuk hidup korang. Yang kedua, perkara yang paling dalam melalui sebuah kehancuran dalam hubungan atau kehidupan adalah dengan melepaskan apa yang sebati dalam hidup kita dan memulakan hidup dengan apa yang kita mahu. Bayangkan bertahun kita bercinta, kemudian kita berumah tangga, tinggal bersama, lepas tu kemudian pula
putus di tengah jalan. Beratnya, tapi cuba. Nombor 3, nak move on ni kadang-kala sangat-sangat menyakitkan sebenarnya. Tetapi tiada yang lebih menyakitkan dalam kehidupan. Kehidupan ini jika harus terperangkap dalam kehidupan yang bukan milik kita lagi, kita harus buka mata dan minda kita sebenarnya. Nombor 4, kadang-kala Allah akan membiarkan hati kita hancur berkali-kali. Selagi kita sangat berharap kepada sesama makhluk, iaitu manusia yang lain, selagi itulah kita akan diuji. Sampai nanti kita sendiri akan berasa sesiapa lagi tempat kita bergantung di dunia ini, saat itulah kita akan berkata, Ya Allah, cukuplah denganmu, Ya Allah. Nombor 5, hakikatnya setiap perkara yang melukakan kita pada hari ini hanya akan membuatkan kita lebih kuat pada akhirnya. Nombor 6, kadang-kadang kekecewaan hatilah yang membuatkan kita sedar dan membantu kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Sejauh mana kita mahu terduduk dan meratap nasib. Atau mahu segera berwuduk biarpun dalam kepekatan malam untuk menghadapkan diri kita kepadanya. Nombor 7, perasaan sayang yang selama ini mematahkan hati kita, selalunya perasaan sayang itu jugalah yang akan menyembuhkan hati kita nanti. Ianya akan datang berganti dengan perlahan-lahan mengikut masa. Dalam pada kita sendiri tak pasti ia akan hadir nanti. Nombor 8, sebahagian perkara dalam hidup mungkin perlu diakhiri walaupun dalam keadaan kita belum bersedia. Kita mungkin harus kehilangan orang yang kita sayangi, kemesraan lama, kenangan manis, semuanya harus ditamatkan dan ditinggalkan. But then there is no point in losing yourself by trying to hold on what is not meant to stay. And faham, bukan? Nombor 9, bila kita kehilangan seseorang, jangan anggap ia sebagai satu kehilangan, tetapi sebagai satu anugerah yang meringankan beban kita dalam perjalanan, suatu peluang untuk menemui kehidupan yang baru. New life, new beginning. Just start all over again. Kak Oya mulakan hidup Kak Oya semula dengan segala kepayahan pada umur Kak Oya 41 tahun. Kini usia Kak Oya hampir 45, dah nak cecah 50 tahun. It's never too late to me. Okey, Kak Oya rasa itu sahaja langkah-langkah, 9 langkah untuk kita move on. Selamat mencuba tips yang Kak Oya fabulous berikan. Semoga apa yang Kak Oya share memberi manfaat kepada anda semua, terutama sekali kepada kaum wanita. Terdapat banyak lagi tips yang Kak Oya akan share khusus untuk kaum wanita supaya Kak Oya nak pastikan kita sentiasa peka dengan apa yang berlaku di dalam keadaan persekitaran kita, di sekeliling kita, dan kita akan perbaiki yang kurang, kita top up apa yang patut untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Sebelum Kak Oya nak habiskan bebelan Kak Oya nak ingatkan tagline Kak Oya. Kerana kebahagiaan adalah hak anda. Sebelum Kak Oya nak habiskan bebelan Kak Oya, jangan lupa tekan button subscribe dan butang
loceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video menarik Kak Oya, khususnya untuk kaum wanita. Jika ada sebarang komen atau maklumat ataupun tajuk apa yang korang nak Kak Oya usulkan, korang boleh tinggalkan jejak komen anda di bahagian komen di bawah. So, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton Kak Oya Fabulous. Bye semua. Assalamualaikum.